Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya hari ini akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban yang bertajuk Etika dan Peradaban Berasaskan Kepercayaan dan Agama. Dalam setiap agama adalah ditekankan konsep etika dan peradaban. Tiada satu pun agama atau kepercayaan yang menyeru pengikutnya untuk menolak etika dan peradaban yang baik. Tak kiralah Islam ke, Hindu ke, Buddhism ke, semua menyeru kepada kebaikan. Setiap agama, terutama di Malaysia, menyeru pengikutnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Islam ada ajaran i- amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu yang dia menyeru untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Islam, konsep etika ni amatlah ditekankan. Daripada dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi selalu kata akhlak, selalu menyeru untuk buat baik. Dalam Al-Quran pun menyeru untuk buat baik. Ulama-ulama pun memang mengajar konsep akhlak, iaitu asas-asas moral dan tindakan kelakuan manusia. Islam menyeru pengikutnya untuk sentiasa melakukan kebaikan untuk masuk syurga, kerana kalau kita buat baik ni kita akan dapat pahala. Dari segi Buddhisme pula, dalam agama Buddhisme, ketinggian moral adalah antara ajaran yang diterapkan dalam mencari keamanan hidup. Konsep etika dan peradaban ni dia memang dititik beratkan dalam hidup setiap pengikut dalam mana-mana agama pun. Like Buddhism ni pun tak terkecuali lah. Dia semua pengikutnya dia melakukan baik untuk satu hari sampai tahap nirvana, iaitu pelepasan dari kitaran penjemahan semula, atau dalam bahasa Inggerisnya cycle of reincarnation. Seterusnya dalam agama Kristian, memang dalam kitab Bible ataupun memang ajaran memang mengutamakan inilah konsep etika juga. Dalam Bible ada the Ten Commandments, iaitu dalam ajaran dia basically dia akan cerita pasal uh, benda yang uh, semua benda yang inilah, semua pengikutnya kena ikut. Antaranya adalah tidak menyebut nama Tuhan secara sebarangan dan juga mempercayai the Holy Trinity. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulkifli bin Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk LGBT. Okey, mari kita melihat apa itu LGBT. Akronim bagi LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Istilah ini digunakan untuk mengacu pada individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeza dengan majoriti populasi heteroseksual dan cisgender, iaitu spesifiknya ialah laki dan perempuan, male and female. Okey, singkatan LGBT berkembang seiring waktu kerana pergantian orientasi seksual dan identitas gender juga terus diperbaharui. Jadi sekarang ini dia akan LGBT itu telah berkembang. Sekarang bertambah LGBTQ+. Jadi kita lihat ke slide seterusnya. Kita akan melihat pada setiap istilah bagi LGBT ini. Bagi lesbian ialah orientasi seksual dan LGBT ini menerangkan wanita yang mempunyai minat terhadap individu dengan jantina wanita atau orang yang mengenal pasti diri mereka dengan jantina wanita. Dalam maksud yang singkat ialah perempuan suka dengan perempuan yang lain. Bagi gay pula, istilah ini seiring digunakan untuk merujuk kepada individu jantina lelaki yang saling tertarik antara satu sama lain. Seperti lesbian juga, tapi ini dia merujuk kepada lelaki dengan lelaki lain. Bagi bisexual pula, bisexual menggambarkan tarikan kepada setiap jantina, bukan sahaja wanita atau lelaki, tetapi juga transgender, jantina binary, bukan binary dan lain-lain. Ini seperti dia suka semua. Dia tak ada spesifik. Dia suka lelaki boleh, dia suka perempuan boleh. Bagi transgender pula, istilah transgender merujuk kepada mana-mana orang yang mempunyai ekspresi jantina, ciri maskulin dan feminin yang berbeza daripada jantina yang berkaitan dengan jantina atau kod genetik semasa lahir. Contohnya, lelaki dia lahir sebagai lelaki, tapi dia rasa dia ada ciri-ciri wanita. Jadi dia transgender, dia tukar kepada perempuan. Okey, seterusnya ialah faktor penyebab LGBT. Faktor pertama ialah para ahli menduga faktor biologis dan lingkungan sosial saling terkait untuk mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Ini bermaksud uh, the
sekeliling, orang sekeliling kita mempengaruhi kita. Kalau kita melihat macam orang itu selalu memberitahu tentang gay atau lesbian, dia menyebabkan kita untuk lebih tertarik kepada arah itu. Okey, yang kedua ialah setiap orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeza memiliki perasaan non-heteroseksual atau ketertarikan seksual di luar dari sesama jenis. Contohnya, dia mula-mula dia tak ada perasaan suka sama lelaki atau perempuan. Jadi bila dia membesar, dia orang akan macam menghasut atau dia nampak dia macam lagi tertarik kepada orang yang sama jantina. Yang ketiga ialah faktor biologis termasuk hormon di masa kehamilan dan profil genetik bisa menentukan orientasi seksual seseorang. Ini kerana apabila hormon kita macam contohnya kalau lelaki hormon dia banyak dari banyak banyak hormon perempuan, jadi dia ada satu ciri yang lebih lebih luar biasa daripada lelaki biasa. Okey, yang keempat ialah seseorang bisa mempelajari atau diajarkan untuk memiliki orientasi seksual tertentu. Ini contohnya seperti saya bagi contoh luar negara iaitu US. Depa lebih suka untuk mempelajari jantina yang sama sebab mereka macam tidak beberapa sesuai atau depa punya perasaan tidak se se tidak tidak seiring dengan yang tradisional punya perasaan iaitu lelaki suka sama perempuan. Okey, mari kita melihat pada kesan negatif LGBT. Yang kesan pertama ialah memperlekeh kesusiaan agama Islam dan perundangan Malaysia. Hal ini kerana agama Islam amat menentang LGBT ini kerana dia memberi efek yang amat negatif. Yang kedua ialah menggugat ketenteraman awam dan keamanan agama. Hal ini kerana LGBT ini akan membuatkan orang sekeliling tidak selesa dan ini akan menyebabkan orang tidak dapat hidup dengan selesa. Yang ketiga ialah budaya gaya hidup yang negatif. Seperti yang saya beritahu, LGBT ini ialah sesuatu yang negatif. Jadi apabila kita mengamalkan amalan hidup ini, gaya hidup kita akan bertukar ke arah yang lebih buruk. Yang keempat ialah menyumbang masalah dari aspek kesihatan. Dari segi sains, lelaki dan perempuan tidak boleh tidak boleh bersetubuh dengan jantina sendiri kerana dia dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang amat bahaya. Yang terakhir ialah meruntuhkan asas tamadun dan institusi kekeluargaan. Hal ini kerana lelaki merupakan ketua keluarga. Jadi apabila terdapat dua lelaki, hal ini akan mengakibatkan tiada satu unsur yang dapat faham antara mereka. Okey, mari kita melihat pada cara mengatasi pula. Cara mengatasi LGBT dari segi kerajaan. Pihak kerajaan hendaklah merangka strategi yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Supaya mereka LGBT ni dapat diputuskan dan tidak berkembang di Malaysia. Okey, yang kedua ialah memberikan khidmat nasihat dan kaunseling. Ini kerajaan boleh memberi khidmat nasihat kepada orang-orang yang confused dengan perasaan mereka, yang tidak tentu mahu suka antara lelaki atau perempuan. Yang ketiga ialah kempen diajar dengan giat. Hal ini dapat memberikan kesedaran kepada mereka bahawa LGBT ini ialah sesuatu yang negatif. Dari segi ibu bapa pula, ibu bapa dapat mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Hal ini supaya mereka dapat menahu setiap langkah yang mereka buat. Jadi mereka dapat memberhentikan mereka sebelum mereka lagi terpesong. Yang kedua ialah memantau anak-anak mereka seperti melihat telefon bimbit mereka, melihat siapa mereka bermesej. Jadi hal ini akan membuatkan ibu bapa tahu bahawa mereka dapat bahawa komunikasi antara mereka dapat terjaga. Okey, yang terakhir ialah pergaulan dan pendidikan. Yang pertama ialah memilih kawan yang baik. Hal ini kerana dalam agama ialah apabila anda memilih kawan yang baik, jadi anda akan lebih terpesong untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ialah meningkatkan ilmu agama. Jadi ini akan membuat anda mempunyai pegangan
yang lebih teguh dan tidak akan terasa ancaman dari LGBT. Jadi itu saja dari saya akan pass kepada orang lain. Terima kasih. Okay, saya Muhammad Zarif akan membincangkan topik tentang punk. Okey, apa itu punk? Budaya punk merupakan suatu subkultur yang muncul pada awal tahun 1970-an, terutama di Inggeris dan Amerika Syarikat. Sebagai reaksi terhadap kondisi sosial dan politik yang ada pada saat itu, budaya punk awalnya dikenali melalui genre muzik punk rock yang berasal dari Inggeris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia sebagai subkultur yang memiliki ciri khas tersendiri. Budaya punk diidentifikasi oleh pakaian, gaya rambut, tatu, piercing dan aksesori yang khas, serta muzik punk rock yang seringkali dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas dan sistem yang ada. Budaya punk di Malaysia telah berkembang sejak tahun 1980-an dan menjadi semakin popular pada tahun 1990-an. Meskipun budaya punk telah mendapat penggemar dan pengikut yang banyak di negara ini, terdapat pula beberapa kontroversi dan permasalahan yang muncul akibat perilaku dan sikap yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Kesan negatif punk. Yang pertama, penampilan yang dianggap tidak pantas dan proaktif. Budaya punk seringkali diidentifikasi dengan tampilan yang ekstrim seperti pakaian dan gaya rambut yang aneh dan mencolok. Hal ini seringkali dianggap tidak pantas dan provokatif oleh sebahagian masyarakat di Malaysia. Kedua, kekerasan dan tindakan kriminal. Ada beberapa kes kekerasan dan tindakan kriminal yang melibatkan penggemar budaya punk di Malaysia. Hal ini juga menciptakan kesan negatif terhadap budaya punk di masyarakat. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap norma dan nilai masyarakat. Budaya punk seringkali dianggap bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat Malaysia, seperti nilai kesopanan dan keramahan. Yang keempat, penggunaan narkoba. Beberapa penggemar budaya punk di Malaysia terlibat dalam penggunaan narkoba dan perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif dan budaya punk di Malaysia. Cara mengatasi punk. Yang pertama, mengadakan dialog dan diskusi antara pemerintah, masyarakat dan penggemar budaya punk untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Yang kedua, meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang bahaya penggunaan narkoba dan perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mendorong penggemar budaya punk untuk lebih menghargai nilai-nilai masyarakat, berperilaku dengan sopan dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, melibatkan penggemar budaya punk dalam program-program sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kesedaran mereka akan masalah sosial dan memperkuat rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Okey, itu je saja daripada saya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Syawal Idin bin Zahdi. Saya akan membentangkan tentang topik rasisme atau kita panggil singkat dia rasis. Okey, apa itu rasisme? Rasisme adalah keyakinan yang menyatakan bahawa seseorang atau kelompok kaum tertentu memiliki nilai yang lebih rendah atau kasta yang lebih rendah atau lebih tinggi berbanding dengan kaum sekeliling. Ini melibatkan persepsi, penilaian dan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan kaum mereka. Rasisme dapat muncul dalam pelbagai bentuk termasuk sikap negatif, prasangka buruk, stereotip, diskriminasi atau penindasan terhadap orang-orang yang dari kaum yang berbeza. Apa kesan negatif rasisme? Pertamanya adalah diskriminasi. Rasisme dapat mengakibatkan diskriminasi dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, sosial dan layanan publik. Orang yang menjadi korban rasisme mungkin diabaikan, dikecualikan atau dihakimi hanya kerana kaum atau etnis mereka. Seperti contoh, kalau dia nak minta kerja dekat sesuatu syarikat, mungkin syarikat itu prefer mungkin dari kaum A sahaja. Lepas tu dia tak terima kaum B sebagai contoh. Yang kedua adalah ketegangan antara kaum. Rasisme dapat memperburuk ketegangan antara kelompok-kelompok kaum di Malaysia. Hal ini dapat menciptakan perpecahan sosial dan mengganggu keharmonian antara kaum. Ketegangan kaum yang berlarutan dapat berujung kepada konflik sosial dan kekerasan antara kaum, seperti peristiwa Parang Terbang 13 Mei yang lalu. Okey, cara mengatasi rasisme adalah melalui pendidikan.
kita dapat membangun pendidikan yang inklusif dan mengutamakan kesedaran akan kepelbagaian budaya, kaum dan agama. Melibatkan pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbezaan dan saling menghormati antara kelompok kaum. Yang kedua adalah memperkuat hubungan antara kaum. Carilah kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari pelbagai latar belakang kaum. Jalin persahabatan, kemesraan dan kerjasama antara kaum. Seperti merayakan hari perayaan setiap kaum di Malaysia. Seperti Hari Raya dan sambutan Hari Cina. Satu lagi, Hari Raya Tapu Sam. Itu sahaja dari saya. Saya akan pass kepada next person. Terima kasih.